الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, yang saya kasihi sahabat-sahabat saya dari Metrik, muslimat yang dikasihi dari rahmati Allah, saya diberi tajuk tentang haji, tuan. Kita masih lagi berada di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ni, tuan-tuan, kita menunggu kepulangan sahabat kita, adik-beradik kita, keluarga kita, tetangga kita balik daripada menunaikan fardu haji. Haji ni, Nabi pernah bersabda, al-umratu ila al-umrati, daripada satu umrah ke satu umrah, kafaratul lima bainahuma, Allah mengampunkan dosa di antara kedua. Sebab itu kalau tuan-tuan tak boleh pergi haji, pergilah umrah dulu, Allah ampun di antara keduanya. Al-hajjul mabrur, haji yang diterima oleh Allah, laisa lahul jaza, tiada balasan baginya illa jannah, kecuali syurga. Sebab itu tuan-tuan, kita kena ingat, kita masuk syurga Allah bukan kerana amalan kita, kerana rahmat Allah. Sebab tu Allah bagi dekat kita ni banyak yang rahmat. Di antaranya di dunia ni ada dua tempat rahmat, namanya Makkah dan Madinah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab siapa yang bersembahyang di Masjid Haram satu rakaat, 100,000 pahala. Jadi ada orang yang pergi umrah balik tak sembahyang sebab banyak pahala. Beza dia. Di Mekah satu rakaat 100,000 pahala. Di Madinah satu rakaat 1,000 pahala. Di Masjid Aqsa 500 pahala. Di Masjid Wilayah Persekutuan 27 kali ganda. Itu beza dah. Kalau di rumah 10 pahala. Kalau khusyuk 10. Kalau tak khusyuk 3. Tak ada apa, tuan-tuan. Sebab tu rahmatnya dua tempat ni. Siapa yang pernah pergi tahu, saya duduk di sana ketika wukuf pada 2006. Saya doa 10 perkara mustajab, tuan-tuan. 9 perkara Tuhan makbul on the spot bila balik. Satu lagi yang belum. Tuan-tuan tahu apa lagi? Itu orang lelaki dia nampak itu kan. Bukan kahwin seorang lagi. Saya doa, ya Allah, bagilah aku masuk syurga, ya Allah. Belum lagi lah, sebab belum mati. Tapi harap masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala lepas mati ni. Harap-harap dia tu kan. Tuan-tuan dulu doa. Yang 9 ni saya doa makbul. Pertama saya doa, ya Allah, aku ni pakai kereta KE20. Ya Allah, bagilah dapat beli kereta baru. Saya balik beli kereta baru cash, bukan Viva, Camry. Beli cash, tuan-tuan. Tuhan bagi rezeki. Ya Allah, aku ni tak ada rumah, ya Allah, bagilah dapat beli rumah. Beli cash rumah 250,000. Tuhan bagi rezeki, tuan-tuan. Ya Allah, anak aku ni, ya Allah, bagilah hafal Quran. Anak saya 6 orang hafal Quran. Ya Allah, mak aku ini, ya Allah, ada kecil manis, darah tinggi, lemah jantung, buah pinggang, batu karang. Ya Allah, bagilah dia boleh menerima kenyataan ini. Ya Allah, panjanglah umurnya. Allah panjang umur mak saya, sekarang dah 7 tahun, walaupun 5 serangkai penyakitnya. Tuhan makbul, tuan-tuan. Sebab tu kalau boleh kakak, abang, pergilah sekali. Kalau tak boleh pergi haji, pergi umrah. Sebab apa? Doa kita mustajab. Saya nak cerita, walaupun dalam YouTube ada cerita, tapi saya nak ambil cerita ni, ambil pengajaran kepada tuan-tuan yang dengar kuliah ini. Saya pernah berceramah baru ni, tak barulah, lebih kurang dalam 2-3 tahun lepas, di satu premis. Semua ni kontraktor binaan. Ada kontraktor nak saman saya selepas ceramah. Sebab saya cerita, saya kata kontraktor semua
Allah sedia dekat kita ni 2 tempat saja. Hebat tak hebat? Pertama syurga, yang kedua neraka. Ahli syurga kata, wahai ahli tuan, kami dah lama dah syurga. Boleh tak masuk tengok neraka? Sebab kami tak pernah tengok. Yang ahli neraka kata, wahai Malik Zabanah, kami dah lama dah duduk neraka ni, boleh tak tengok ahli syurga? Ini tak ada dalam hadis, saya cerita kat kontraktor binaan ni. Jadi malaikat pun berbincang, bincang-bincang, mana boleh ahli syurga masuk neraka? Ahli neraka mana boleh masuk syurga? Tuhan belum ampun. Malaikat kata boleh, dengan syarat mereka kena buat jambatan, bertemu di tengah. Jadi diberilah ahli neraka 6 bulan, ahli syurga 6 bulan. Buat. Tengok-tengok tuan-tuan, ahli neraka ni 3 bulan dah siap jambatan, siap dengan cat, dengan umur lambang satu Malaysia. Nah, tapi ahli syurga ni bagi sebulan tak siap, 2 bulan tak siap, 6 bulan pun tak siap. Sepatutnya ahli syurga ni tuan-tuan, janji ditepati kita. Ahli syurga ni mana boleh tipu. Malaikat pun heran, kenapa ahli syurga tak siap sedangkan neraka dah siap? Malaikat pun cek balik, kenapa ahli syurga tak siap? Cek tengok, kontraktor tak ada belah syurga. Kita faham tak? Semua kontraktor duduk belah sana. Ada kontraktor kata, oh ustaz kata kami belah sana, saman ustaz. Kita tak payahkan saman. Kalau tak nak duduk belah sana, buat baik banyak-banyak. Ada kontraktor tu dengar ceramah, ustaz, saya kenal dah, saya panggil Pak Long. Ustaz ceramah sedap lah, boleh tak datang kat klinik saya? Saya pergi ceramah, ada 200 orang. Hebat dah, klinik dia besar. Lori dia hampir dekat-dekat 50-60 biji. Ada dengan backhoe sekali. Cukup hebat lah, kaya betul. Saya kata Pak Long, memang kaya lah Pak Long. Pak Long pergilah umrah. Ustaz, belum lagi. Kenapa tak pergi? Pak Long duit banyak. Ustaz, belum sampai seru. Saya kata, ni saya seru. Ustaz, belum sampai hidayah. Saya kata tak nak pergi sudah, cakap banyak. 2 minggu saya nak bertolak. Dia naik motor Harley Davidson dengan topi Jerman. Sampai dekat rumah saya, tengok-tengok muka saya, Ustaz, dah sampai seru. Saya kata, sampai seru macam mana? Saya nak pergi umrah dengan Ustaz. Pak Long, saya nak tolak 2 minggu, visa dah clear, semua dah tempah dah. Pak Long tak ada ikut saya. Dia katakan saya, orang nak pergi dengan dia, tak nak bawa pula Ustaz ni. Ustaz ni memilih lah. Saya kata, Pak Long boleh, saya pergi dulu. Pak Long saya tempah kapal terbang, Pak Long siap pakai kain ihram. Saya tunggu dekat Jeddah. Kami akan datang daripada Madinah. Tak apa Ustaz, yang penting boleh pergi. Dia naik kapal terbang, pakai kain ihram. Tapi bukan dia naik kapal terbang seorang dia, ramailah. Kalau seorang memang kaya betul kan. Dia naik ramai, sampai dekat Jeddah, siap daripada Madinah, ambil dia. Naik bas, terus masuk ke Mekah. Sampai di hotel, namanya hotel tu, tak silap saya, Allahumma salli ala Muhammad, Al-Khindi apa tak, saya pun tak pasti. Saya bagi tazkirah di bawah tu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Saya kata satu hari tak berguna. Harta, anak bina, pangkat, darjat, keturunan, kecuali hati yang tak ada sombong. Saya kata, tuan-tuan, kita nak masuk Masjidil Haram, jangan ada sombong ya. Saya kata, kalau ada sombong, sebut dalam hati, Astaghfirullahaladzim. Saya kata kan? Semua Alhamdulillah, semua Astaghfirullahaladzim. Saya kata, okey, yang lelaki, tolong ittiba'. Saya buat sembang. Tolong ittiba' saya. Ittiba' ni maksudnya apa? Orang lelaki ni buka bahu ni, tutup belah kiri. Sebab nanti dia nak istilah kan, Bismillah, Allahu Akbar. Tu. Jadi kena buka lah belah ni. Pak Long tadi, yang kontraktor tadi, dia datang jumpa saya, dia bisik kat telinga, Ustaz, kalau tak buka boleh tak? Saya kata, kenapa pula? Dia buka ni belah kanan ni, dekat lengan dia ni ada tatu skorpion. Kalau jengking, popor. Ustaz jangan tanya, saya masa muda, apa orang tak buat tu saya buat. Saya ni jahat Ustaz. Ustaz selalu bagi tazkirah. Ada orang dengan dosa tak nampak Kaabah. Ada orang tak boleh keluar, ada orang sesat. Ustaz, saya banyak dosa Ustaz. Saya takut Ustaz, takut tak nampak Kaabah ataupun sesat. Saya terpaksa dengan susah hati, kalau tak nampak kita doa kepada Allah.
Dia pun buka lah. Bila dia buka, dia jalan. Orang pakat tengok. Ni gangster mana? Ya. Ada tattoo ni, orang Melayu ni memang gangster punya. Saya nak tanya tuan-tuan, kita jahat-jahat ada tattoo tak? Tak ada, kita takkan bubuh punya. Sebab bila ada tattoo, mandi wajib tak sah. Semayang out kan? Betul tak? Kita faham. Tapi dia ada tattoo ni memang gangster. Jadi dia jalan, orang tengok, dia buat tak tahu je. Sampai dekat pintu King Abdul Aziz, pintu nombor 1, paling dekat tuan-tuan. Daripada Misbalah masuk aja, terus nampak Kaabah. Saya kata, okey tuan-tuan, kita nak masuk, tolong ikut saya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Sampai Allahumma ghfir li zunubi waftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, ampun dosaku, bukakan pintu rahmat untuk aku. Tengok, rahmat ni tuan-tuan, Mekah Madinah. Satu lagi rahmat apa? Masjid. Masjid ni rahmat. Sebab tu kita nak masuk, langkah aja. Allahumma ghfir li zunubi waftah li abwaab rahmatik. Ampun dosaku, bukakan pintu rahmat. Saya kata langkah kaki kanan. Dia orang ni tak pernah pergi lagi. Semua pakai langkah. Bila langkah, saya kata tundukkan kepala. Semua ikut. Kalau yang pernah pergi tuan-tuan, susah. Kita cakap lain, dia cakap di belakang. Kita bagi tazkirah, dia tazkirah belakang. Kita nak dengar tuan-tuan. Tapi alhamdulillah yang ini semua tak pernah pergi. Saya kata masuk. Tundukkan kepala. Semua tunduk. Tawaduk tuan-tuan, kita nak masuk Masjidil Haram. Mereka masuk aja. Sampai rukun Yamani. Saya kata tuan-tuan duduk. Semua duduk. Bila duduk, saya kata tuan-tuan, angkat kepala. Tengok Kaabah 20 pahala. Pak Long ni, kontraktor ni, dia nak angkat kepala, dia takut tuan-tuan. Dia rasa semacam. Dia pejam mata ni, dia tengok bawah, dia angkat perlahan-perlahan. Saya kata angkat, tengok 20 pahala. Dia angkat. Dia angkat, dia buka mata. Ustaz, nampak Ustaz? Bila nampak tuan-tuan, air mata mengalir. Dia tengok, siapa tak pernah pergi tak tahu. Siapa pernah pergi, tuan-tuan akan tahu bagaimana yang katakan sayunya di hadapan Kaabah. Tuan-tuan tengok, putih itu menawan, putih itu cantik, putih itu comel. Sebenarnya putih itu menggerunkan apabila kita tengok putihnya kain kapas. Hitam itu tidak menarik, hodoh, cukup menjijikkan. Tetapi hitam itu menyentuh hati sehingga mengalir air mata apabila kita tengok hitamnya kelambu Kaabah. Tapi siapa yang tak pernah pergi, dia tak tahu. Dia tengok-tengok, dia menangis. Ya Allah, ampun dosaku, Ya Allah. Dia menangis. Di Mekah, seorang menangis, 40 orang menangis. Dengan saya menangis. Saya di total 18 kali dah pergi Mekah. Tengok Kaabah, pasti menangis. Tak tahu nak cerita tuan-tuan. Dia tengok-tengok, dia menangis. Dia menangis bukan menangis biasa, meraung ni. Ya Allah, ampun dosaku, Ya Allah, ampun dosaku. Bila nampak Kaabah, dah habis 20 minit, tuan-tuan bangun. Jom kita tawaf. Dia orang tanya, Ustaz, nak tawaf, nak mula dekat mana Ustaz? Saya kata, ini rukun Yamani, sana Hajarul Aswad. Jom mula. Dia orang tawaf. Tawaf habis, saya bawa depan Multazam. Siapa tak pernah pergi tak tahu. Multazam ni, Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah. Nama Multazam, mustajab doa. Kalau bolehlah abang kakak pergilah muda-muda bang. Jangan pergi tua-tua dah pencen tak larat. Pergi muda-muda haji. Tabung haji hotelnya nak pergi saja 1.4 km. Patah balik 2.8 km. Tentang bayang tengok. Kalau pergi 70. Pergi balik belum tentu. Sebab tu pergi muda-muda. Ni semua ni alhamdulillah. Dia orang duduk depan Multazam. Saya kata semayang, solat, sunat, tawaf. Dah habis semayang. Tuan-tuan, jom kita minum air Zam-Zam. Air Zam-Zam ni Nabi kata, man ma'u Zam-Zam fashariba fa ahsanu fa aqamahu. Barang siapa yang nak minum air Zam-Zam, elok baginya berdiri di hadapan Kaabah. Bukan di rumah. Nanti dia orang tuan-tuan di rumah berdiri kan? Dah, di hadapan Kaabah. Hadapan Kaabah tu 5 syarabalah, seperti mana apa kita niat. Kalau kata, Ya Allah, ada kencing manis. Ya Allah, aku ada kencing manis. Ya Allah, sembuhlah Ya Allah. Kemudian minum 3 kali. InsyaAllah Allah sembuh kencing manis. Kalau ada darah tinggi, Ya Allah, darah tinggi. Ya Allah, sembuhlah 3 kali. Kalau ada lagi batu karang, Ya Allah, batu karang. Ya Allah. Kalau banyak sangat, sekali sudah. Ya Allah, jalan buanglah Ya Allah. Mesti banyak sangat kan. Banyak sangat sekali doa sudah ada. Banyak penyakit mati bang kan. Saya pun kata okey, dah siap, jom kita pergi sa'i. Dia orang ambil 3 jam tuan. Bila sampai di Marwah, saya kata okey jemaah, keluarkan gunting.
Mereka keluarkan gunting. Saya kata tarik rambut. Mereka tarik rambut, gunting letak dekat rambut, saya angkat tangan. Ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah, seperti mana gugurnya rambut kami ketika kami tahlul ini ya Allah. Gunting, saya kata. Mereka gunting tuan-tuan, air mata mengalir. Di Mekah seorang menangis, 40 orang menangis. Semua menangis. Itu yang kata roh, yang kata hebatnya rahmah berada di Mekah, tuan-tuan, menangis. Bila menangis, saya kata, tuan-tuan, siapa dulu, dia dulu. Saya akan tunggu depan multazam. Kita nak doa kepada Allah. Pak Long ni dia seorang. Dia paling awal lah. Dia tak datang dengan isteri dia. Anak dia pun tak datang. Orang lain sibuk dengan isteri. Dia duduk sebelah saya. Pak Long, nampak multazam? Nampak. Okey, Pak Long, doa. Ustaz, saya tak tahu bahasa Arab. Tak apalah, doa Melayu. Melayu pun tak tahu. Macam ni Pak Long. Pak Long sebut dosa. Saya ambil. Dia angkat tangan. Ya Allah, aku pernah rogol perempuan ini ya Allah. Dia sebut nama. Ampun dosaku ya Allah. Saya amin. Aku pernah bully orang ini ya Allah. Ampun dosaku. Saya amin. Aku pernah buat ini. Saya duduk dengar. Tu dia punya dosa. Orang utara. Kira apa yang dia sebut tu tak mampu kita dengar. Memang jahat tu lah. Memang jahat kata ya Allah. Pak Long, nampak tak orang duk peluk multazam? Nampak? Pak Long nak peluk tak? Nak lah Ustaz. Saya datang dengan Ustaz. Kalau tidak apa-apa, saya datang dengan Ustaz. Jom. Pak Long nak peluk orang ramai. Pak Long sabar ya. InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. Di Mekah boleh cakap je. Tapi apa di dalam, itu di luar. Tuan-tuan jaga, tuan-tuan. Jangan terlupa. Niat terlintas di kepala, di hati ni, Tuhan bayar cash. Pernah saya jumpa seorang CEO, tuan-tuan. Dia menangis depan multazam. Menangis sungguh ni. Saya tengok, tuan, kenapa menangis? Ustaz, saya nak datang umrah ni, saya buat kenduri. Jadi anak buah datang, bagi duit. Kan orang panggil salam kait, kan? Bagi duit. Dia ambil duit tu, dia bagi balik. Tapi dia tak sebut, dia cuma sebut dalam hati dia. Aku ada duit yang aku pergi umrah. Kalau aku tak ada duit, aku pakai kad kredit. Dalam hati ya, duk main dalam hati fikiran dia. Orang bubuk dalam poket ni, dia ambil bagi balik. Aku ada duit. Tu yang aku pergi umrah. Kalau tak ada duit, aku tak pergi. Kalau aku tak ada duit, aku pakai kad kredit. Dia pergi nak buat umrah kedua. Dia pakai kain ihram. Dia pakai post bag. Dia nak ambil wudu, post bag dia letak di atas. Dan dalam tu ada 10,000 rial. Ada kad kredit. Dia tunduk-tunduk orang kebas post bag. Dia tak tahu nak buat apa abang, kakak. Dia duduk depan multazam, dia menangis. Saya kata, tuan duduk di mana? Hotel Masa. Tuan-tuan pernah duduk tak Hotel Masa? Hotel Masa ni mahal kan? Dekat lah. Kalau package 4,000, dia Masa juga. Tapi depan pintu ya. Dia bagi katil duduk depan pintu ya. Ni memang dia package mahal lah tuan-tuan. Jadi dia tak Ustaz, jom pergi hotel saya pergilah. Sampai-sampai mutawif yang bawa kenal, Ustaz bagi tazkirah sikit. Saya bagi tazkirah setengah jam. Habis setengah jam, tuan-tuan, sahabat kita ni hilang semua. Duit hilang, kad kredit hilang. Kita buat kutipan, keluarkan kupiah ni, kutip lah, dapat 1,800 rial. Saya ambil duit tu, abang, mari, saya bagi dah. Dia pegang duit, dia menangis. Ustaz, saya dah datang umrah ni Ustaz. Saya niat dalam hati, kalau aku tak ada duit, aku pakai kad kredit. Duit hilang, kad kredit pun hilang. Saya belanja dekat Mekah Ustaz. Ihsan derma orang Ustaz. Di Mekah, apa di dalam, itu di luar. Macam juga di surau Matrik ni. Tuan-tuan keluar nanti, tuan-tuan kutuk saya. Tuan-tuan dah cerita. Balik cerita. Jadi apa di dalam, itu di luar. Dia saya kata sabar yang Pak Long. InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. Dia ni bekas pegawai warren, tuan-tuan, tentera. Tuan-tuan tahu lah pegawai warren ni duduk di padang trek tu kan. Dia lah kuasa kan. Jadi saya bawa dia, orang peluk penuh. Banyak Bangladesh, saya cakap Urdu tak faham. Jadi saya tunggu. Pak Long sabar yang Pak Long. InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. Tiba-tiba ada seorang Arab. Dia pergi kat dia, ya akhi. Arab tu tengah duduk peluk, dia tengok saya. Khalas, dah habis. Arti ni bagi saya. Arab tu tengok-tengok, bila saya kata begitu, lagi dia peluk. Pak Long tadi, Ustaz bagi saya Ustaz. Saya kata, Pak Long, sabar Pak Long. Astaghfirullahaladzim, lupa Ustaz. Itu saya kata, apa di dalam itu di luar. Sabar Pak Long, 20 minit dia keluar. Astaghfirullah, lupa Ustaz. Lupa, sabar Pak Long, insyaAllah. Habis 20 minit. Ya akhi, khalas, dah habis. Arti ni bagi saya.
arak tu keluar. Bila keluar, saya pegang Pak Long ni, dia kecil dah, saya tolak dia. Tolak, pipi dia kena Kaabah, dada dia kena Kaabah, dia angkat tangan. Ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Dia menangis. Dia menangis. Tiba-tiba dia senyap. Bila dia senyap, saya kata, Pak Long, doa, minta ampun dosa mak ayah kita, isteri kita, anak-anak. Dia pun, ya Allah, ampun dosa isteriku, mak ayahku, anak-anakku, ya Allah. Tiba-tiba dia senyap lah. Saya kata, Pak Long, doa murah rezeki. Lupa Ustaz. Ya Allah. Sampai lupa tu kan. Kemudian dia senyap pula. Saya bisik kat telinga dah. Pak Long, sudah bagaimana kan? Saya tarik dah. Masa tu orang tak ramai tuan. Pukul 3 pagi. Duduk dekat makam Ibrahim. Dia duduk tu, saya tengok. Pak Long, apa rasa? Dia sebut kalimah ni. Sebab tu saya ceramah, saya ulang. Hidayah milik Allah, Ustaz. Dia menangis. Dia kata, saya ni umur 55, Ustaz. Saya tak pernah menangis, Ustaz. Tapi kenapa pipi saya, dada saya kena Kaabah, air mata saya mengalir, Ustaz? Saya kata, Nabi pernah bersabda, apabila kamu beku menangis, fa in lam tabku fatabaku, tak boleh paksa. Air mata yang mengalir secara paksa juga memadamkan dosa kamu. Maksud dia, Allah ampun dosa Pak Long lah, Pak Long. Dia angkat tangan, Alhamdulillah. Bukan Alhamdulillah, tuan-tuan. Dia balik pusing 180 darjah. Balik pakai serban, jubah tak tinggal ketika sembahyang setiap waktu saf pertama di masjid. Balik berubah sungguh, ya Allah. Tu yang kata umrah mabrurah. Tu kalau pergi haji mabrur. Saya jumpa ketika nak baca khutbah, dia duduk sebelah saya, pakai serban, pakai jubah. Saya tak Long, macam mana balik umrah ni? Ustaz, hidayah milik Allah. Saya kata, hidayah macam mana pula? Rupanya tuan-tuan, dia duduk di Mekah, dia doa nak buang tatu. Bila nak buang tatu, dia buka baju. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia balik, dia nak buang tatu kakak abang. Dia pasang setrika. Dia pasang setrika, dah panas dah. Dia ambil setrika, dia letak, dia angkat. Dia angkat, terkeluar kulit ni merah ni. Dia tengok, ya Allah, Pak Long sanggup buat macam ni ya? Dia sebut 2 kalimah. Saya menangis depan mihrab. Dia kata, apa? Ustaz, lebih baik api setrika membakar kulit saya, Ustaz, daripada api neraka Allah membakar saya di akhirat, Ustaz. Hidayah milik Allah. Sebab tu saya nak beritahu tuan-tuan, kalau boleh pergi mudah-mudah, masa ada duit, masa dapat, masa kita sihat, jangan pergi dah tak larat, tuan-tuan. Bila dah tak larat, tak guna, tuan-tuan. Nak pergi melontar pun tak larat. Sebab tu ketika kita umrah, tuan-tuan, disebut labbaik Allahumma labbaik. Kami menyahut panggilan kamu. Labbaik la syarika lak labbaik. Tiada sekutu bagi kamu dalam menyahut panggilanmu. Innal hamda, segala puji bagimu. Wal ni'mata, segala nikmat. Lakal mulk, bagi kamu. Dan kuasa dan kerajaan. Tiada syirik bagi kamu. Sebab tu kalau kita pergi sana, tuan-tuan, kita sebut labbaik Allahumma labbaik tu dengan sekuat hati kita. Sebab tu saya pergi sana daripada Madinah nak pergi Mekah 5 jam tuan. Mula-mula labbaik Allahumma labbaik lah. Lepas tu tak larat, saya buat lagu Raihan. Arab driver tu dengar, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Driver tu tengok saya, ya akhi, mamnu, tak boleh, saya kata. Saya kata, lima tak? Hada laysa sunnah. Itu bukan sunnah. Saya kata, sunnah. Macam sunnah. Dia pun buat style Arab. Labbaik Allahumma labbaik. Punya tak sedap. Kita nak buat tapi sedap sikit. Dia kata tak sunnah belada, tuan-tuan. Saya bawa baru ni tahun lepas, bulan 6, 5, saya bawa jemaah daripada Kelantan. Duduk di belakang ni, saya daripada Madinah 5 jam. Labbaik Allahumma labbaik, seorang-seorang saya. Dia orang semua tidur. Kan, lepas tu kita pun tak larat. Puji. Tak. Puji pula. Kita kawai tak pandai. Boleh ah. Boleh ke Ustaz? Boleh. Puji. Dia pun balah-balah baik. Balah-balah baik. Saya dah dengar, balah-balah baik. Rupanya dia tak faham labbaik Allah tu. Dia dihantam balah-balah baik. Lepas balah baik pula. Lepas balah baik, tuan-tuan. Itu orang Kelantan, tuan-tuan. Sebab tu saya nak bagi tahu, tuan-tuan,
Saya ceramah sampai 1.50 boleh? Saya ketiga pun tak apa. Tuan-tuan tak boleh. Saya anytime tuan-tuan. Sebab ceramah saya tuan-tuan tak boleh tidurnya. Saya nampak nak tidur, saya merapu. Tuan-tuan menangis juga kan. Sebab kalau saya baca khutbah pun sama. Kalau saya tengok CD saya baca khutbah, saya duduk atas member tu, kalau saya tengok siapa tidur kan, lepas kitabullah, hai! Jangan tidur! Siapa pun tak tidur. Baru betul. Bini baca khutbah, alhamdulillah. Tuan-tuan nak tidur-tidur, aku elang jalan pakai lena ni. Saya baca khutbah satu masjid tuan-tuan dekat Selangor ni lah. Kebanyakan macam tuan-tuan lah, pegawai kerajaan. Masa khutbah tu, rest time. Duduk tepi tu, lena habis. Saya kata lena tak apa. Saya naik lah, semua pakai lena. Saya pun lepas kitabullah, saya kuatkan suara. Nabi ihtamarat ainahu, merah mata. Saya bukan merah, kuatkan suara lepas kitabullah tu. Tuan-tuan, jangan tidur. Pakai buka mata. Ini khutbah apa ni? Rupanya ada seorang pakcik tuan-tuan, dia pencin lah. Dia datang ke 11.30, dia duduk di belakang, dia duduk tidur. Saya kuatkan suara, jangan tidur. Dia terkejut, dia bangun-bangun, dia tengok saya, dia kata apa? Puan ajar. Lepas tu dia start kereta, dia belah balik. Saya kata nasib duduk di belakang, duduk depan, aku balik tunggak mampu. Allahu Akbar. Ada satu masjid di Padang Serai tuan-tuan, saya baca khutbah, siapa pun tak lena. Ada seorang ustaz tu balik Mesir, dia kata Ustaz Allah kali baca tak lena. Dia pun naik, dia nak, bukan dia kata jangan tidur. Dia kata apa? Tuan-tuan, sila tutup telefon selular. Dia suruh orang tutup, orang pun semua pakai tutup lah. Dia suruh orang tutup, yang dia punya tak tutup. Dia pun ke atas. Alhamdulillah hari ini tuan-tuan telah tutup telefon selular. Kalau tuan-tuan biar berdering, sia-sialah Jumaat tuan-tuan. Tiba-tiba bunyi gitar Piramli, dia duduk Allah. Yang makmum duduk dengar tu pakai duduk gedi. Yang dia Allah. Itu cerita tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasihi oleh rahmat Allah. Sebab itulah tuan-tuan, orang yang pergi haji umrah ni disebut mabrur. Apa dia? Pertama, dia tak ada syirik. Kalau balik ada lagi amalan syirik, kita tak diterima lagi lah umrah kita, haji kita. Itu yang pertama. Kalau lah balik-balik tengok, saya tengok orang Melayu ni masih amal lagi. Kepercayaan macam mana? Bila naik kereta, biawak lalu. Apa kena dengan biawak ni? Ada malapetaka di depan, betul tak? Saya tak tahu orang muda ni, tapi orang yang 40-50 dia percaya lagi. Bila biawak lalu, ada malapetaka menunggu di depan. Kalau kita percaya tuan-tuan, kita pergi umrah, pergi haji, syirik kita kepada Allah. Amalan kita Tuhan tak terima tuan-tuan. Kalau laki isteri kita duduk sebelah, tiba-tiba biawak lalu. Abang, biawak bang, patah balik bang, ada malapetaka. Kita jangan percayalah ini, syirik semua ni. Kita jalan juga, kita tindih dengan bewak-bewak sekali. Kita jalan juga. Jalan-jalan, tayar pancit. Isi saya kata, abang, itulah saya kata tadi. Biawak melintas, abang terus juga, tayar dah pancit tengok. Kita kata, ha betul. Habis tuan-tuan, semahyang kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang nak bertemu dengan Allah, buat amal soleh banyak-banyak, tapi jangan syirik amal soleh dengan sesuatu. Jangan kita syirik. Ada orang saya tengok baru ni, saya pergi hari raya, dia bubuh dekat tu, pintu tu ladang kuda, ladang tu. Saya tanya pakcik kenapa bubuh ladang ni? Dia kata, Ustaz, bila bubuh ladang kuda ini, rupanya ladang ini menjaga akan rumah dia. Saya kata, betul tak? Kenapa? Macam mana pula? Dia kata, bila pencuri nak masuk, nampak macam kuda nak terajang. Dia kata, pakcik kalau pencuri masuk tak apa, kalau pakcik kena terajang macam mana? Pakcik tak boleh, pakcik ni syirik kepada Allah. Tak payah tuan-tuan, kalau kita nak padang apa, nak tutup, nak bubuh hadangkan rumah kita, tak payah ladang kuda. Tuan-tuan tahu tak? Saya mengaji tuan-tuan, guna ayat Quran. Surah Yasin, ayat 1 sampai ayat 9. Yasin wal Qur'anil Hakim sampai waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Rumah kita sini, pintu-pintu kita tiup sana. Yasin pula tiup sana pula sampai waja'alna, sampai sana pula Yasin tiup waja'alna sampai sini. Yasin waja'alna sampai pintu ni keluar. InsyaAllah pencuri tak akan masuk. Tapi dengan syarat lah,
pintu kena kunci lah. Jangan tak kunci lah. Pencuri kata ni, apa punya bodoh tahu mak. Baca Yasin pintu tak kunci. Kunci insya-Allah. Pencuri tak akan masuk. Yakin dengan ayat Quran tuan-tuan. Jangan duk percaya yang itu syirik. Saya tuan-tuan dulu ni duduk di pondok. Ayah saya ada guru pondok. Kami orang pondok pakai serban. Kita pakai serban, naik motosikal, rotek tak ada. Kami guna ni ayat ni yang ke-9 ni. Wa ja'alna, sebab ayat ni lah Nabi ketika hijrah, pemuda Quraisy kepung, dia ambil pasir, dia baca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa abshaynahum fahum la yubsirun. Dia tiup